Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah pada pagi ini di studio EM mendapat jemputan tetamu khas yang kita bawa pada pagi ini dalam slot sembang agama kita, iaitu saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua mungkin di kawasan Temeloh ada yang kenal dan ada yang tak kenal. Tapi pada pagi ini kita nak kenalkan beliau yang handsome, yang segak dan bergaya, suaranya lunak dan merdu, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afid Al-Hafiz, pengurus Komtak, insya-Allah. Jadi sebelum saya serahkan apa ni kepada Ustaz Afid untuk sembang agama kita tentang tajuk yang kita wawarkan baru-baru ni, iaitu tentang cahaya keimanan Ustaz, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang tengah tengok ni, yang tengah tonton ni, tolong share dan tolong komen. Kok kalau suara saya kurang jelas ke, kurang clear ke sebagainya, tolong komen clear ke tak clear. Okey, alright. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, tajuk topik yang kita nak bawa pada pagi ini bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu seorang ustaz, Ustaz Muhammad Afid Al-Hafiz. Baik, tajuknya ialah cahaya keimanan. Alright. Saya ada sempatlah sikit tengok balik lagu-lagu lama Ustaz. Lagu-lagu lama, lagu zaman-zaman 90-an lebih kurang gitu. Bunyi dia bukan macam ni, insya-Allah. Iman bagaikan emas permata, letaknya di dalam jiwa, kemilau warnanya, bak cahaya menyuluh hidup seluruh manusia, kemilau warnanya, bak cahaya menyuluh hidup seluruh manusia. Allahu Akbar. Suara tak sedap. Kalau suara Ustaz Afiq lagi sedap. Jadi baik, tak nak buang masa, kita silakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afid Al-Hafiz. Mungkin Ustaz Afiq boleh kenalkan diri insya-Allah sebelum dia pergi ke tajuk topik perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz, tafadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada saudara Eddie kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi serta kita mengambil peringatan daripada apa yang kita sampaikan. Semata-mata tujuan kita untuk kita menambah ilmu, yang kurang kita tambah sedikit, walaupun tak banyak, biar sedikit tetapi kita mengamalkannya dan istiqamah supaya dia menjadi bekalan hidup kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya perkenalkan diri lah. Lupa nak ta'aruf pula. Lupa ta'aruf. Muhammad Afiq bin Mustafa, tak Al-Hafiz pun. Ya, tak Al-Hafiz pun. Haf je. Haf je. Ya. Berasal dari Baling, Kedah. Dan sekarang ini berkhidmat di Kompleks Tahfiz Al-Quran Al-Qardawi Komtak Kedah sebagai pengurus yang menguruskan semua apa yang ada di Komtak. Jadi saya lah yang akan menguruskannya, termasuk perkara kecil sampailah perkara besar, termasuklah mudir pun saya menguruskan sikit-sikit untuk memudahkan jadual dan perjalanannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mungkin orang nak tahu Ustaz, di mana Komtak tu? Mungkin nak tahu di mana Komtak tu. Komtak mungkin warga Temeloh dah tahu sebahagiannya lah. Dia terletak di Kampung Kuala Kerdau. Di Kerdau lah, Simpang 4 SMK Kerdau tu. Masuk je dalam 2 km, insya-Allah sampai di Komtak. Dia selepas dengan SK Kerdau, berhadapan dengan Sungai Temeloh lah. Dan di sana kita ada seramai 56 orang pelajar setakat ini. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. 32 orang bagi warga pondok di sana. Dan kita dah mula beroperasi selama kurang lebih 6 tahun lah masuk tahun ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang saya wawarkan tadi, mana topik perbincangan kita tentang cahaya keimanan Ustaz.
Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua, godong-godong, sahabat-sahabat, follower semua yang tengok ni tolong share. Baik. Jadi topik cahaya keimanan. So apa yang kita nak tahu tentang cahaya keimanan? Yang keimanan ni memang kena ada dan memang ada dalam semua bangsa. Semua bangsa, semua orang kena ada iman. Jadi mungkin ustaz boleh khulas lagi tentang tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni, ustaz. InsyaAllah kita seperti maksud iman itu kita ikrar dengan lidah, membenarkan hati dan mengamalkan dengan tubuh badan. Terutama kita alhamdulillah sebagai seorang Islam, kita lahir-lahir terus dah Islam. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni tiap-tiap hari kita buat benda yang sama je, berulang tiap-tiap hari. Contohnya pagi tadi kita bangun tidur, kita mandi, kita wuduk, kita solat tahajud dan kita solat subuh berjamaah. Seterusnya kita balik daripada masjid, kita berpersiapkan diri, yang nak kerjanya pergi kerja, anak-anak sekolahnya anak-anak sekolah, sampailah petangnya kita bekerja. Balik pula kita solat berjamaah maghrib, kuliah maghrib dan isyak. Tiap-tiap hari kita buat. Tiap-tiap hari itu adakah iman kita bertambah atau berkurang? Kan mungkin sedikit bertambah, sedikit berkurang. Tetapi kita sebagai orang-orang yang biasa, boleh jadi dengan cara-cara tertentu kita boleh meningkatkan keimanan kita, walaupun dengan perkara yang kecil sahaja, tetapi menjadi amalan kita istiqamah. Itulah bekalan kita untuk bertemu dengan Tuhan, insya-Allah. So iman ni tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang ustaz beritahu, dia sangat penting dan juga petunjuk kepada kita, ustaz. Petunjuk untuk buat baik. Jadi iman ni dah jadi macam penyuluh kepada kehidupan manusia. Betul tak? Kau ustaz boleh tambah lagi, insya-Allah. Salah satunya tadi, bila kita beriman dan menjadi orang yang beriman, maka sudah pastinya antara satu perkara yang kita kena ada ialah akhlak yang mulia. Seperti firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Maknanya apa? Dengan kita beriman, salah satunya ialah kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu banyak sangat. Antaranya kita berbuat baik dengan orang ramai. Seperti mana kata Sayyidina Ali. Saya nyanyi sikit lah. Alhamdulillah, nampak dapat mic dah. Jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang yang jahat bila ada dibenci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Kita tak ada orang menangis. Sebabkan apa? Sebabkan kebaikan kita. Kebaikan itu datang daripada iman kita. Di saat kita menjaga iman kita, maka datanglah kebaikan. Dan kalaulah orang itu perangainya tidak baik, buruk, kalau mati bukan setakat orang suka, orang bersyukur kita mati. Kalau tak tahulah sujud syukur ke apa ke, mati dah dia, alhamdulillah sujud syukur. Jadi seperti mana pun apa yang kita buat, sebagai seorang yang beriman, fikirlah apa yang baik, apa yang buruk, kerana kebaikan itu boleh memberi satu manfaat kepada orang lain. Wallahualam. Ustaz, baik. So iman ni sebab tu Allah dah beritahu kan, maknanya Allah bagi Islam dan iman kepada, betul tak? Kepada terutama pada umat Islam. Dan dia tak kira bangsa, tak kira kau Cina ke, India ke, dan kau Islam, Allah akan campakkan keimanan kepada kita. Bertuah ni tuan-tuan, kita sebagai umat Islam ni sebab kita ada iman. Jadi mesti kita nak tahu. So iman ni dia ada makanan dia. Dia ada baja dia. Dia ada baja dia. Kalau pokok musangki tu ustaz, boleh kabarkan ada setengah orang kabar satu hari tu lebih kurang 1 liter air. Ada orang kabar lah. Kau tak tahu, takut orang kabar tak betul ya. Ada setengah orang maklum mana satu hari satu liter air. Ada orang maklum pula pagi kena siram, petang kena siram. Sukat time tak tahu macam mana. Kalau lebih sekarang takut pokok mati. Dia ada sukat time dia. Jadinya iman macam mana? InsyaAllah.
Antara cara untuk kita membajai iman Hmm. dua, tiga lah. Salah satunya sekarang kita berada pada hari Jumaat. Mhm. Dan pada hari Jumaat kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Mhm. Di mana kita tahu Rabiul Awal ialah bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Selasa minggu depan lah, Mhm. kan? Betul. Dan kita ingat Nabi pun sebab ada cuti. Kan? Cuti apa hari ni? Cuti Maulud. Oh, cuti Maulud hari ni hari lahir Nabi. Cuba bayangkan kalau tak ada cuti hari tu, agak-agak orang yang Ingat tak? kita, ya. Orang nak ingat ke tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ni cuti apa Selasa? Oh, cuti Maulud Nabi. Oh, ya ke? Masya-Allah, buka TV tengok ada selawat dekat apa. Teringat dekat Nabi, kan? Bagaimana kita ambil masa pada bulan Rabiul Awal ini berselawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang utama yang akan bersama aku, paling utama yang akan bersamaku di akhirat nanti ialah orang yang banyak berselawat ke atasku. Cuba kita fikirkan, benda selawat ini berat ke ringan agak-agak kita nak sebut? Ringan je, Ringan je kan? selawat. Terutama orang yang sentiasa semayang. Betul. Sebab semayang tu pun Dah di ada. dalamnya dah ada selawatnya, kan? Betul. Apa lagi kalau orang yang duduk saja-saja, kan? Macam kami di Komtak sana, kan? Kami bulan Rabiul Awal ini, dan pertamanya Majlis Agama Islam telah benarkan tahfiz pondok madrasah beroperasi. Jadi semua pelajar dah balik ke Komtak. Jadinya kita dah buat satu program. Tahun lepas kita buat 100,000 selawat challenge. 100,000 dalam bulan Rabiul Awal saja. Kita bekalkan tasbih digital kepada pelajar. Ini pun EM Ekon nak buat pun boleh. Kan? Bekalkan satu tasbih digital kepada setiap pekerja. Kan? Jadi biar dia duduklah kereta ke dalam jalan naik kerja, kan? Selawat. Sebab dia catat. Kita bagi borang kat dia, dia catat. Jadi challenge tu penghujung Rabiul Awal, kita kutip, kita minta siapa paling banyak berselawat. Bukan kita nak buat apa pun. Nak beritahunya kita ni boleh buat. Bukan tak boleh. Ini kita buat. Bukan setakat boleh, tetapi lebih lagi kita boleh buat. Kan rupanya boleh. Dan ada pelajar kita boleh buat 200,000 waktu sebulan. Masya-Allah. Maknanya apa? Kita boleh buat. Jadi ambilkanlah manfaat pada Rabiul Awal ini. Bulan-bulan lain pun dan kita tinggalkan, tetapi sebab kita ingat Nabi lahir pada Rabiul Awal, kita selawat banyak-banyak. Bila berselawat banyak-banyak tu, kita buat macam tu. Dia supaya apa? Biasakan Ustaz, apa ni tentang anak-anak selit sikit Ustaz. Kadang-kadang cukup dah dengan semayang Ustaz, dengan hari Jumaat. Tak payahlah hari lain nak kena selawat juga. Macam tadi kita sebut, kan? Macam saya sebut tadi, makna siapa yang paling banyak berselawat, dia orang yang paling utama duduk dengan Nabi di akhirat nanti. Kehidupan kita ni tak mati dah. Kita hidup, kan? Nanti Allah jemput kejap, masuk kubur, hidup semula. Betul. Kan? Sampailah pada mahsyar, hidup lagi. Dua tempat, syurga neraka, hidup lagi. Betul. Kita tak mati dah. Betul. Kan? Jadi amalan kita banyak-banyak, paling mudah berselawat tadilah. Takkanlah mayang je kita selawat, lepas keluar kita tak selawat dah, kan? Buat ceramah Muhammadur Rasul, semua ceramah Muhammadur Rasul, last kali sebut ajak berselawat. Ada satu kisah. Satu kisah ni berlaku pada zaman kerajaan Turki sebelum ni. Nama seorang ni, nama dia Mehmet. Mehmet ni, dia ni seorang kontraktor, kaya sangat-sangat. Suatu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh miskin. Bila dia jatuh miskin, dia tak tahu nak buat apa. Suatu hari dia tidur dan dia bangun malam. Bila bangun malam, dia selawat dan berdoa, ya Allah, permudahkanlah urusanku, ya Allah, aku ni banyak sangat hutang. Lepas dia berdoa, dia tertidur. Dalam tidur, dia mimpi datang seorang lelaki. Seorang lelaki ni kata, apa masalahmu? Masalah ni, aku ni hutang banyak-banyak. Dia kata, esok pagi, kamu bangun pagi, kamu pergi berjumpa dengan Sultan Salim Khan. Kamu minta dekat dia kurang lebih, tak silap saya, 2 dinar. Satu kantung, dua kantung wang emas lah. Minta dekat dia. Lepas tu bagi tahu dia, kamu ni siapa dan sebagainya. Mehmet ni pun tanya, awak ni siapa? Kata, aku ni Rasulullah.
Dan kalau Sultan ni tanya, kenapa engkau kena minta 2 kantung wang emas ni dekat dia, awak bagi tahu dia, Sultan ni bahawasanya semalam dia tidur tak berselawat ke atasku 100 kali. Padahal tiap hari dia selawat ke aku. Semalam dia lupa, dia tertidur. Dan sebutkan, sampaikan salamku kepada Sultan Salimku. Sampai gitu. Bangun Mehmet ni semayang subuh, esok pergi jumpa Sultan. Jumpa Sultan, dah beritahu lah. Kata, aku ni dulu aku hidup di satu perkampungan, aku dulu kaya, aku jatuh miskin. Semalam aku bermimpi ada orang, seorang lelaki datang berjumpa, beritahu aku dia sudah datang, dia minta wang emas dekat engkau. Kenapa aku perlu bagi dekat engkau? Siapa lelaki tu? Dia beritahulah. Pertamanya, dia ialah Rasulullah. Dia sebut dekat aku, sampaikan salamku kepada Salimku. Sultan dengar perkataan tu, dia bagi lagi. Kau sebut lagi apa Nabi kata? Sampaikan salamku kepada Sultan Salimku. Sampai dia buat sebut lagi sampai 11 kantung wang emas. Sultan tu bagi dekat dia. Hasan, pembantu Sultan. Wahai Sultan, banyak ada yang bagi dekat dia tu. Dah lah, cukup. Sultan ni marah dekat Hasan tu pula. Hasan, awak dengar tak apa yang lelaki ni sebut tadi? Bahawasanya Nabi sebut nama aku dalam salam dia. Sampaikan salamku kepada Sultan Salimku. Aku sanggup berkorban, bagi apa saja pun, sebab Nabi sebut nama aku. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, 100 kali je sehari. Tasbih kita ada 33 kali tu kan, sebelum kita tidur kan, kita selawat kat Nabi. Sebabnya apa? Hikmahnya nanti kita jumpa. Mungkin ada orang pengalaman yang berbeza, dia berjumpa Nabi dan sebagainya, tapi insya-Allah Nabi dah janji, siapa yang banyak bersalawat ke atasku, maka dialah yang paling utama akan bersamaku di akhirat nanti. Maknanya apa? Sentiasalah. Ini salah satunya lah untuk kita membaja iman kita, iaitu kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Ada contoh sikit selawat Ustaz, yang contoh selawat yang Ustaz boleh kongsikan. Biasa kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ke ada selawat yang macam lagi power? Dia selawat yang paling power ialah selawat pada tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu kan, sampai habis. Selawat Ibrahimiyah lah nama dia kan. Ada lagi selawat yang kita selalu kita bacalah. Kalau selawat simple-simple kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling penting ialah kita berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada setengah kawan-kawan, godong-godong semua, yalah, kalau kita kadang yalah, dia ada perasaan kadang jemu dengan amalan. Minta maaf, itu memang akan berlaku pada setiap di orang utamanya, di saya contoh aja kan. Jadi kalau kita lagukan selawat tu boleh Ustaz? Masuk lagu untuk jadi macam bestnya Allahumma sholli ala Muhammad wa contohlah Ustaz. Macam mana Ustaz? Ustaz ada pandangan? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita solat pun, terutama kita solat berjemaah kan. Tambah bulan puasa, solat tarawih kan. Kita nak susun masjid ni. Betul. Daripada Kedah tu kan. Masjid kontaknya, lagi masjid Ketumbik, masjid Ketam, masjid Sembuni. Kita nak cari imam yang sedap sekali baca lagu dia. Kan? Jadi sebab apa? Dengan lagu dia sedap, dia boleh mendatangkan kekusyukan kepada kita. Benar. Boleh mendatangkan ketenangan kepada kita. Betul. Sama juga dengan selawat. Sekarang ni kadang-kadang ada CD lagi. Dengan lagu-lagu berselawat akan macam-macam lagu. Betul. Kan, qasidah dan sebagainya. Sebab apa? Nak bagi kita seronok. Berselawat dekat Nabi. Antaranya, buatlah, carilah macam mana CD ke YouTube ke apa, duduk dalam kereta kan, buka Bluetooth, selawat. Semua selawat semua berlagu. Tak ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada, tapi pendek tu je lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai 1000 kali. YouTube tu pasal yang tu je. Kita duduk saja pun kita buat. Nak seronok sikit, cari yang lagu kan. Macam-macam lagu lah yang kita boleh adakan. Antaranya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Habis lah. Kan? Ingat panjang lagi. Aduh. Kan ada lagi kan? Salatullah salamullah. Macam-macam kita boleh. Terpulang dekat kita,
Kan? Yang paling penting lidah kita sentiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. Alaihi Wasallam. Baik, best pengkongsian Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang Ustaz kongsikan dengan kita semua tentang cahaya keimanan. Jadi tadi Ustaz ada sebut pada topik yang tadi, iaitu tentang bajai dengan zikrullah, ya, dengan selawat, dengan kalimah-kalimah Allah. Dan juga mungkin ada Ustaz nak kongsi tambahkan lagi sikit Ustaz tentang perlu ke iman kita dikena cas dengan majlis-majlis ilmu? Semestinya lah, ya. Terutama sekarang ni masjid pun dah dibuka, kan. Solat jemaah pun dah boleh di masjid. Jadi dengan ilmu itu, seperti mana firman Allah, qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama dengan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama langsung. Sebabnya apa? Bila kita berilmu, kita menjadi seorang insan yang beriman. Apa dimaksudkan sebagai insan? Dalam surah At-Tin kan, laqad kana lakum fi, bukan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Pertama yang dimaksudkan dengan insan itu ialah manusia lah. Kan, pertama insan tu manusia bagaimana? Insan itu dia ada agama. Dia ada agama. Kan? Yang kedua, insan itu dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Dengan ilmu membentuk jati diri dia menjadi seorang insan yang beriman. Yang ketiga, dia ada akhlak. Yang dikatakan insan tadi. Yang keempat, dia ada budaya. Yang kelima ni saya lupa. So, nak yang kelima kena tengok lagi lah. InsyaAllah. Tengok lagi live, Ya, Ustaz. maknanya salah satunya tadi ialah ilmu. Kan? Ialah ilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Baik. Sekarang nak tuntut ilmu ni kita tak boleh bagi alasan dah. Kan? Tak boleh mari masjid ada Facebook live. Kan? Tak boleh mari masjid ada YouTube dan sebagainya. Duduk dalam kereta, buka je boleh dengar. Nak pergi kerja tu, buka radio ke, buka YouTube ke, semuanya ilmu. Dekat TikTok pun ada live. Dekat TikTok pun ada. Kan? Maknanya apa? Ilmu ini kita kena cari dia. Betul. Kalau kita tak cari, maknanya kita kena berkorban lah. Kena berkorban. Berkorban sekarang ni pun tak susah sangat. Saya pernah, kalau kita kenal Ustaz Syahril Long, Sungai Petani sana tu. Oh, Syahril Long, ya. Dia pernah bagi tahu orang ni minat sangat dengan kuliah dia. baik. 20 km sanggup naik motor. Allah, 20 km. 20 km nak pergi naik motor. Kata orang Melayu kohat pinggang. Iyalah. Semata-mata nak pergi dengan kuliah maghrib je. Allah. Suami isteri. Dulu tuan-tuan, sekarang ni dah ada Facebook. Duduk di rumah. Cumanya kita tak ada lah pahala taman syurga tu. Boleh jadi kita duduk dekat depan YouTube, kita tak pakai baju. Kan? Kan? Pakai belekat kan? Lepas tu kopi satu jat lepas tu. Biskut kering. Biskut kering lagi tambah dengan ilmu. Tak ada je taman syurga situ. Sebabnya apa tu pengorbanan. Ilmu tu dapat. Ilmu tu kita dapat. Tapi pahala dalam taman syurga tu kita tak dapat. Yang paling penting kita berkorban lah. Gilah start motor naik kereta pergi masjid, dengarkan walaupun boleh dengar dekat itu. Maknanya itulah kewajipan kita untuk kita memantapkan iman kita, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak memantapkan iman kita? Ada satu cerita lah. Pak orang mualaf. Dia jalan pergi masjid. Dia belajar sembahyang. Masjid tak ada orang pula nak berhenti sembahyang. Nak sembahyang tak ada orang. Last sekali Pak orang tu seorang jadi imam. Tengah jadi imam tu makmum 3 orang belakang. Makmum pertama belakang. Cicak jatuh. Tengah duduk sembahyang. Tengah sembahyang. Orang kedua. Sembahyang tak boleh cakap. Orang ketiga, hang boleh cakap. Mai tok imam, aku seorang tak cakap. Habis belaka. Nak beritahunya tadi ialah ilmu. Ya, terutama ilmu dalam fardu-fardu ain lah yang kita wajib untuk kita menuntutnya. Sebabnya apa? Setiap orang yang mukallaf wajib menuntut ilmu fardu ain. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan semua, memang best pengkongsian daripada Ustaz tentang cahaya keimanan. Saya rasa baik, sebelum saya serah pada Ustaz sekali lagi untuk merumuskan perbincangan kita pada pagi ini, biar ringkas, janji padat dan tuan-tuan mesti tak puas. Tak puas kita jemput lagi insya-Allah. Baik, saya nak baca komen dulu Ustaz. Ya, minta izin Ustaz, baca komen sikit daripada rakan-rakan kita, ada sikit jalan insya-Allah.
Alright. Sekejap tuan-tuan. Okay. Okey, kita ada komen sikit daripada CEO Yamecon, iaitu Tuan Muhammad Hafiz Shah Sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Akmal Tamili daripada Anjang Jaya. Assalamualaikum. Pagi. Alright, itu saja. Tak ramai yang bagi komen. Tak apa, lepas ni mungkin ada yang tengok apa ni dia punya recording dia. Dan saya minta sekali pada you all semua tolong share, okey? Sebab pengkongsian kita pada pagi ni sebenarnya sangat-sangat berkait tentang kehidupan kita. Iman adalah mutiara, memang kena ada dalam diri kita. So, bab kata Ustaz tadi nak bajai iman dengan ilmu dan juga zikrullah. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada Ustaz balik semula. InsyaAllah, Ustaz boleh rumuskan Ustaz tajuk perbincangan kita pada pagi ni. InsyaAllah saya baca satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan, lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Tuan-tuan, maknanya apa? Kehidupan kita baik, kebaikan kita dapat, nikmat kita dapat, kita bersyukur. Kesusahan, ujian kita dapat, kita bersabar. Itulah orang yang beriman. Maknanya apa? Dua-dua tu kena ada dalam diri kita. Sebabnya apa? Kita ni jauh sangat daripada bersifat syukur. Sebabnya apa? Kita ni manusia yang lemah. Betul. Kadang-kadang kita tak berterima kasih kepada Allah dengan nikmat kita bagi. Kadang kita seronok, kita pergi jalan kan. Alhamdulillah kita tak ucap. Seronoknya balik. Kita tak sedar, kita tak ucap perkara yang tu. Tapi andai kita sedar, ucapkanlah Alhamdulillah. Kan? Andainya diuji, kita bersabar. Dengan apa? Di depan sana, Allah nak bagi nikmat yang paling seronok kita bertemu dengan dia. Sebab apa? Kita di kalangan orang-orang yang bersabar. Wallahu'alam. InsyaAllah, jazakallah, barakallah kepada Ustaz di atas pengkongsian yang dah bagi kepada kita semua pada pagi ini, tajuk Cahaya Keimanan. Mungkin Ustaz boleh iklan kasih Ustaz kontak. Mungkin orang-orang ni mungkin nak tahu juga dekat mana nak tahu tentang kontak ni Ustaz. Nak tahu tentang kontak ni. Mungkin kontak ini didirikan oleh pertamanya Ustaz Haji Kamal Syahari lah, selaku mudir, dan kita ada kurang lebih seramai 20 orang staf di sana. Dan di sana kami membuka peluang lah kepada orang ramai, pertamanya untuk memberi sumbangan, sebab kita sekarang tengah membina satu bangunan kelas tambahan bagi para pelajar lelaki yang akan masuk pada tahun hadapan. Yang keduanya, kami juga membuka peluang kepada orang ramai untuk menginfakkan antaranya harta ke ataupun bahan makanan, beras ke, minyak, telur dan sebagainya, yang boleh kami manfaatkan untuk anak-anak di sana. Sebabnya pertamanya anak-anak kontak tak dikenakan bayaran semasa belajar. Selama 4 tahun dia belajar di kontak, alhamdulillah semuanya sumbangan orang ramai untuk support pada mereka makan sehari 5 kali dan sebagainya lah. Dan di situ alhamdulillah kita ada sarang kurang lebih seramai 24 orang telah pun khatam hafazan. Dan insya-Allah tahun ini lagi 3 orang akan syahadah 30 juzuk dalam masa seharian. Bermula 5 pagi, habis 5:30 petang insya-Allah. Masya-Allah. Dan sekarang kita ada 3 orang dah lah yang dah syahadah. Insya-Allah lagi berdua tambah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua nak tahu lebih lanjut lagi, boleh like page kontak sendiri. Ustaz Kamal Asy'ari. Page kontak ada ke? Ada juga. Dan boleh follow Ustaz Kamal Asy'ari. Dan juga YouTube ada Ustaz? Belum lagi? YouTube ada. Ada ya? YouTube kontak lah. TikTok on the way. On the way. TikTok on the way. InsyaAllah. Sekarang ni kena ikut juga Ustaz. Boleh sampai. Baik. Jazakallah sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan semua, thank you for watching guys. Thank you yang tonton. Dan terima kasih kepada Encik ni, adik Iqbal ya. Bagus adik Iqbal ni. Adik Iqbal ni anak kepada Mat Said. Mat Said ni orang yang rajin pergi masjid mana Kedah tu. Thank you. Dan juga thank you yang share, thank you yang like.